Perjudian adalah masalah kita bersama. Masalah kerajaan, masalah rakyat, masalah penyokong kerajaan, masalah rakan-rakan pembangkang. KDN, Kementerian Dalam Negeri, khasnya Polis Diraja Malaysia, PDRM, amat peka dan sensitif kepada isu-isu berkaitan perjudian, terutama yang melibatkan penggunaan internet di seluruh negara. KDN sentiasa memantau dan menjalankan operasi secara terancang dan berterusan dalam menangani masalah ini. Beberapa langkah telah diambil oleh PDRM bukan sahaja untuk mengesan kegiatan yang dijalankan orang perseorangan, malah juga sindiket yang boleh menjejaskan imej negara dan merosakkan akhlak, sahsiah dan permasalahan keluarga. Berdasarkan statistik daripada operasi yang dilaksanakan untuk tempoh 2 tahun, iaitu tahun 2013 dan tahun ini yang berakhir pada bulan Ogos yang lalu, PDRM telah berjaya merampas sejumlah 197,477 unit komputer yang dianggarkan berjumlah 197,477 juta ringgit berdasarkan kepada anggaran RM1,000 bagi setiap komputer yang dirampas. Di samping itu, dalam tempoh yang sama, seramai 2,500 orang telah didakwa di bawah Seksyen 4B Akta Rumah Judi Terbuka dan 1,753 telah didakwa di bawah Seksyen 6/2 Enakmen Hiburan. Bagi menentukan aktiviti perjudian dapat ditangani dengan lebih berkesan dan terancang, KDN telah mengambil pendekatan dan langkah-langkah seperti berikut. Pertamanya, memperhebatkan tindakan yang tegas bagi pembenterasan kegiatan mesin perjudian berkomputer melalui operasi yang dipanggil sebagai Ops Dadu Khas dengan tumpuan dan skala yang lebih besar di seluruh negara. Keduanya, KDN dalam perancangan untuk menubuhkan pasukan khas di peringkat Ibu Pejabat PDRM Bukit Ahmad dengan tujuan untuk membasmikan masalah perjudian secara lebih berkesan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluluskan penambahan kekuatan seramai 200 pegawai dan anggota yang khusus bagi melakukan serbuan dan pemeriksaan pusat-pusat yang menganjurkan perjudian di seluruh negara terus dari Bukit Aman ke kawasan sasaran. Pasukan khas yang dikenali sebagai Skuad Taktikal Khas 3, iaitu perjudian, maksiat dan kongsi gelap, dijangka akan mula beroperasi pada Disember ini. Ketiganya, KDN telah menyediakan satu nokta maklumat dalam mesyuarat Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri tentang keperluan tindakan bersepadu antara pihak PBT atau pihak berkuasa tempatan yang di bawah kerajaan negeri dengan pihak PDRM untuk mengekang kegiatan perjudian, memadangkan pihak PBT mempunyai budi bicara bagi meluluskan dan membatalkan premis dan lesen untuk perniagaan cyber cafe di kawasan pentadbiran PBT berkenaan. Yang keempatnya, kerjasama dengan pihak TNB atau Tenaga Nasional Berhad dan pihak berkuasa air akan terus dipertingkatkan untuk tindakan pemotongan bekalan elektrik dan air terhadap premis yang degil dan masih mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang kelimanya, KDN sedang mengkaji tindakan alternatif di bawah Undang-Undang Pencegahan Jenayah atau POKA jika tiada keterangan yang kukuh untuk dituduh di mahkamah terhadap individu atau sindiket yang menganjurkan perjudian berkenaan. Usaha dan tindakan yang diambil oleh PDRM melalui operasi Ops Dadu Khas yang saya sebutkan tadi, yang dilakukan secara agresif dan berterusan, insya-Allah akan dapat mengekang gejala yang negatif ini daripada terus berlaku. Namun demikian, usaha ini tidak akan berjaya sepenuhnya tanpa penglibatan orang ramai dalam menyalurkan maklumat pada pihak polis, di samping menghindari aktiviti yang tidak sihat ini
kerana aktiviti perjudian akan terus wujud jika ada permintaan dari penjudi-penjudi. Yang Hormat Titi Wangsa. Terima kasih Yang Di-Pertua. Pertama saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana telah memberi jawapan begitu komprehensif terhadap 5 poin yang telah dibangkitkan tadi. Cuma Yang Berhormat Menteri, saya agak terpanggil untuk berkongsi dengan Yang Berhormat Menteri bahawa selain daripada tindakan yang diambil ini, kita lihat bahawa hari ini premis-premis judi ini masih menjalankan operasi macam biasa. Saya takut kalau toke-toke ataupun operator-operator premis judi ini, kalau dia tidak lagi menghormati tindakan yang diambil oleh polis, selepas ambil tindakan dan buka balik semula, saya takut bahawa negara kita ini akan menjadi seperti Colombia, Mexico, yang mana orang cuma takut kepada mafia, gangster, tetapi dengan polis dia tak takut. Jadi saya cuba ingin mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri, apa pandangan Yang Berhormat Menteri, bahawa kalau kita lihat dalam kita membasmi dadah, kita mempunyai langkah-langkah pencegahan. Jadi dalam soal ini, boleh tak Kementerian memikirkan langkah-langkah pencegahan? Iaitu yang pertama, kalau kita boleh menggunakan tangkapan tanpa bicara kepada suspek toke-toke judi ini, simpan 60 hari. Kita tengok apa jadi demi operasi. Satu. Nombor 2, mana-mana pekerja yang kita tangkap dalam premis judi ini, kebanyakan daripada mereka ini adalah pendatang asing. Kita tangkap terus simpan 60 hari dan hantar balik. Saya nak tengok berapa orang berani bekerja kat dalam tu. Nombor 3, saya juga kalau boleh Kementerian memikirkan satu undang-undang langkah pencegahan ini, iaitu kita mengeluarkan satu undang-undang untuk merampas premis-premis yang disewakan kepada operator judi ini menjadi hak kerajaan. Kita rampas premis ini. Kita rampas premis ini, dan kalau dia mengatakan bahawa dia tak tahu bahawa premis ini diguna sebagai tempat judi, suruh dia jawab dekat mahkamah. Kita rampas properti ini. Yang kemudian saya juga nak, kalau boleh, Kementerian meletakkan KPI kepada OCPD. OCPD daerah ini kena bertanggungjawab dalam kawasan mereka. Kalau mereka tidak tahu bahawa ada premis-premis judi dalam kawasan ini, bermakna ini something wrong kepada OCPD. Saya nak ambil contoh Yang Berhormat Menteri, di kawasan kita bekerja dengan OCPD dan akhirnya kita dapat selesaikan dalam kawasan kita. Tetapi dalam kawasan-kawasan lain, benda ini masih berlalu. Jadi saya minta pandangan kepada Menteri bahawa boleh tak cadangan-cadangan yang saya bangkitkan tadi ini supaya dapat kita buat sebagai langkah-langkah pencegahan kepada premis judi. Kerana saya fikir 200 special task force ini untuk jaga satu country, saya rasa agak impossible untuk kita mengatasinya. Sekian. Betul Yang Bertua. Mukadimah tadi saya menyebutkan bahawa masalah perjudian ini adalah masalah kita bersama. Masalah di sini dan masalah di sana. Masalah di luar dan masalah kita di dalam. Saya ingin menyebutkan bahawa Yang Berhormat Titi Wangsa sendiri sebenarnya telah turun ke bawah bersama-sama dengan OCPD. Turun ke bawah, ke rumah-rumah perjudian untuk melakukan pencegahan dan pembenterasan. Inilah contoh yang terbaik yang saya sendiri dapat tahu. Dan saya yakin yang di sana juga termasuk kawan-kawan kita bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan polis untuk melakukan pembenterasan. Saya ingin menjawab beberapa persoalan Datuk Yang Bertua yang ditimbulkan tadi, iaitu tentang tempat-tempat judi dan tokoh-tokoh judi ini tidak takut pada polis. Ini satu kelumrahan. Kerana kita dapati bahawa judi-judi berinternet ini mempunyai server di luar negara tanpa kerjasama daripada TNB, tanpa kerjasama daripada pihak berkuasai, tanpa kerjasama daripada pihak PBT, mustahil perkara ini dapat dilakukan.
TNB dari segi pemotongan bekalan elektrik. Pihak berkuasa air dari segi pemotongan bekalan air. PBT dari segi pengeluaran lesen PHK, Pusat Hiburan Keluarga. Termasuk negeri-negeri yang dikuasai oleh bukan yang belah sini. Mereka mengeluarkan lesen-lesen Pusat Hiburan Keluarga ini. Saya harap kita sama-sama jangan keluarkan langsung lesen PHK ini. Dan yang terakhir ialah kerjasama harus diperolehi daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Kerana apabila mesin judi dirampas, komputer dirampas, tetapi talian tidak dipotong. Ini adalah kuasa pihak SKMM. Kita harus memberikan kepercayaan pada SKMM untuk memotong talian itu di mana servernya datang daripada luar negeri. Dan saya melihat bahawa langkah-langkah pencegahan termasuk tangkapan tanpa berbicara, insya-Allah kita akan lakukan, termasuk menggunakan poka. Nanti pihak sana pula kata kenapa ditangkap tanpa bicara. Soalnya tidak ada bukti yang boleh membawa mereka ke mahkamah. Itu sebabnya kita mahu tangkap mereka mengikut poka, bukan kita mahu menyalahkan undang-undang. Begitu juga undang-undang untuk merampas premis-premis perjudian. Di persidangan Dewan Yang Mulia ini pada tahun yang lepas, saya telah mengemukakan 10 undang-undang selari untuk diluluskan oleh Dewan ini. Termasuk merampas premis-premis judi itu sama ada dipunyai oleh tuan punya itu atau disewa, harus dirampas. Tetapi malangnya kita telah mengambil keputusan untuk melewatkan pembentangan itu. Saya harap Dewan ini bersetuju dengan saya pada kali ini kita buat perkara ini. Ini bukan retorik, ini sesuatu yang telah saya kemukakan. Dan kita tahu bahawa KPI untuk OCPD, insya-Allah cadangan titiwangsa ini saya akan beritahu kepada Ketua Polis Negara, jadikan sebagai KPI untuk seluruh Ketua Polis Daerah seluruh negara. Sampai itu saya juga ingin memaklumkan pada Dewan Yang Mulia ini, Datuk Yang Bertua, bahawa beberapa undang-undang harus dibawa ke Dewan ini. Termasuk sokongan daripada Ketua Pembangkang yang baru masuk, yang tidak mendengar hujah saya, iaitu 3 undang-undang yang harus kita bawa ke Dewan ini, iaitu undang-undang ataupun Akta Rumah Judi Terbuka yang telah dibuat pada tahun 1953. Satu umum dengan ahli Parlimen pokok senang, atau dia lebih muda sikit mungkin. Undang-undang itu dibuat sesuai dengan waktu ketika itu, tidak sesuai undang-undang dalam waktu ini, kerana dulu tak ada internet, sekarang ada internet. Termasuk internet yang memburukkan bagi orang. Yang kedua, Akta Loteri 1952 harus dipindah dan harus diperbaharui. Dan yang ketiga ialah Akta Pertaruhan Pol yang telah dibuat pada 1967. Ini adalah merupakan undang-undang yang harus dipindah, yang dipanggil draconian. Undang-undang lapuk ini harus dibawa ke Dewan ini untuk kita pindah. Dan kita harap perkara-perkara yang sebegini menjadi keutamaan kepada kita semua. Dan saya sebutkan bahawa masalah perjudian ini bukan masalah polis sahaja, bukan masalah KDN sahaja, masalah kita bersama di sana dan juga di sini. Ya, Mas Ramban. Terima kasih, Datuk Ketua. Datuk Ketua, penguasaan terhadap masalah perjudian cyber ini memang tidak berkesan oleh PDRM, seperti yang dikatakan oleh berkali-kali oleh Yang Berhormat Titiwangsa dan juga rakan-rakan di sebelah sini. Kerana seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, masalah ini server itu berada di luar negara. PDRM pergi menyita komputer itu, beribu-ribu komputer disita pun tidak guna kerana server itu tetap berada di luar negara. Dan TNB pergi potong elektrik pun tak guna, sebab dia potong elektrik, tempat lain boleh teruskan. Baru-baru ini di Parlimen Singapura telah meluluskan satu undang-undang baru bernama Remote Gambling Bill yang memberikan kuasa kepada kerajaan untuk menyekat mana-mana laman web perjudian ini daripada diakses di Singapura, dan juga memberikan kuasa kepada kerajaan Singapura untuk menyekat transaksi wang melalui bank kepada institusi-institusi ataupun syarikat-syarikat yang terlibat dalam perjudian ini.
Persoalan saya ialah, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, beberapa undang-undang perlu dipinda. Tetapi saya nampak ataupun saya lihat bahawa beberapa undang-undang itu tidak relevan kepada perjudian cyber. Dan adakah kerajaan mengambil satu pendirian supaya membawa ataupun mengubah satu undang-undang baru seperti yang digubah oleh kerajaan Singapura untuk menyekat perjudian cyber ini? Ini yang pertama. Yang keduanya, saya juga setuju dengan Yang Berhormat Titiwangsa. Kalau sesuatu daerah itu, masalah perjudian cyber itu tidak diselesaikan, apakah ini ada masalah dengan OCPD? Kerana saya yakin OCPD ini tahu di mana kedai-kedai, pusat-pusat judi cyber ini. Ada banyak tempat, ratusan pusat judi cyber. Tetapi macam polis tak ada kuasa untuk menyekat masalah ini. Jadi saya menyarankan kepada Menteri Dalam Negeri, kalau ada sesuatu daerah itu ada maklumat bahawa ada beratus pusat judi cyber ini dan OCPD tidak dapat menyelesaikan masalah itu, maka OCPD itu tentunya ada masalah dan perlu ditukar serta-merta. Terima kasih. Semangat ini bukan semangat Seremban saja. Masalah semangat di sini lebih kuat lagi daripada Seremban sebenarnya. Saya ingin sebutkan bahawa 53 website telah dikenal pasti dan telah diambil tindakan dengan kerjasama SKMM. Telah dibuat. Dan ada permasalahan dari segi perundangan. Dan perundangan-perundangan tadi memang disebutkan tadi termasuklah meminda undang-undang yang sedia ada. Termasuk undang-undang yang saya sebutkan tadi, Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang telah tidak relevan lagi dengan waktu ini. Oleh sebab itu saya fikir, saya mohon kepada ahli-ahli Dewan ini supaya bersama-sama dengan saya dan KDN untuk meminda undang-undang ini, atau jika tidak sesuai, undang-undang baru perlu dikemukakan supaya perjudian ini dapat dibenteras oleh kita semua. Masalah OCPD, saya fikir bukan sahaja cadangan pada Seremban, tetapi Titiwangsa telah mencadangkan KPI, dan saya fikir apa yang patut kita buat sekarang ini, termasuklah ada di kalangan taukil-taukil judi yang menggunakan kaedah remote control. Apabila OCPD datang, dia tutup semua maklumat di dalam mesin judi itu dan blackout. Begitu juga apabila elektrik dipotong. Tidak ada undang-undang yang ada yang bahawa mereka boleh ambil elektrik daripada premis sebelah untuk sambung, atau daripada pembekalan air di sebelah sambung. Tak ada. Jadi kita semua harus bertanggungjawab dalam perkara itu untuk meminda undang-undang yang berkenaan. Maka saya memohonlah kepada Menteri Besar yang baru Selangor yang tidak ada, supaya PHK ini, Pusat Hiburan Keluarga, yang lesennya dikeluarkan oleh Majlis Daerah, Majlis Perbandaran, dihapuskan, dibatalkan. Inilah puncanya. Sebab ketika mesin judi itu dioperasikan, hadiah-hadiah dalam berbentuk dengan izin in kind, ya, ditukarkan dengan wang. Jadi seolah-olah seperti pusat hiburan keluarga. Seolah-olah begitu. Tetapi sebenarnya itu adalah pusat perjudian. Ini tanggungjawab kerajaan negeri. Saya minta kerajaan negeri yang dikuasai oleh rakan-rakan di sana dan kita semua harus membatalkan semua PHK. Termasuklah wilayah. Saya kata semua. Kita bertanggungjawab semua. Kalau padang terap atau pokok senga ada, ya, padang terap aktivitas sini lah, atau pokok senga yang dia angkat kelapa di airport, harus mengambil tindakan yang sama. Dan saya ingin ulangi sekali bahawa masalah perjudian adalah masalah kita bersama. Mari kita bersama-sama membenteras perjudian ini. Terima kasih.